Baik, Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Ya, kembali kita bagi satu lagi siaran sesi live. Hari ini, sepatutnya hari ini saya tak buat, tetapi ada perkembangan-perkembangan yang tidak dapat saya elakkan. Jadi saya terpaksa buat live khas lah. Sebelum saya sambung, saya belum pulih sebelumnya, tetapi beransur pulih. Tapi saya dapati kali ini pelik lah. Biasanya selepas saya habis demam, suara saya akan kembali seperti biasa. Tetapi kali ini saya lihat kerosakan yang telah dibawa tu, sampai suara saya seolah-olah dah kekal macam ni. Tak tahulah, kalau nampak pelik sikit. Kalau kekal lah. Nanti boleh jadi saya mungkin memikirkan nak jadi penyanyi kumpulan rockers pula. Tapi apapun, saya dah beransur pulih. Terima kasih kerana doa anda semua. Dan banyak kali dah test, memang tak pernah. Ini tak ada kaitan dengan COVID lah. Okey. Jadi apapun, saya nak bincang ya berkenaan dengan satu pendedahan yang telah dibuat oleh pihak FBI di Amerika ya, dalam kes mahkamah 1MDB. Pendedahan ni nak kata mengejutkan, tak mengejutkan sangatlah. Kita pun dah tahu lama dah. Tapi dia buat pendedahan ni. Dan ini adalah satu lagi perkara yang Najib perlu jawab. Banyak dia tidak jawab. Dia tidak jawab pendedahan adik dia dalam satu buku. Malah bila kita tanya, dia senyapkan sahaja. Adik dia berkata masa Najib jadi PM, Najib menipu atau PMO menipu. Kononnya duit yang lumayan, perbelanjaan lumayan Rosmah di US ni adalah legasi peninggalan Tun Razak. Ya, adik Najib sendiri tulis dalam satu buku itu adalah pembohongan. Dan apabila dia cuba mendedahkan perkara ni, dia disekat oleh Najib. Tapi akhirnya media luar negara membawa berita ni. Dan kemudian dalam satu majlis, Rosmah beri amaran kepada dia. So semua ni didedahkan, Najib senyapkan. Najib sibuk di Facebook dia menimbulkan persepsi pelbagai ya, berkenaan dengan hakim, kes lah, apa semua. Tapi pendedahan-pendedahan ni dia tak cerita, dia senyapkan ya. Dan jangan lupa ya, saya dah sebut berulang kali, Najib sendiri mengaku secara tidak langsung menipu rakyat Malaysia sebelum PRU14 ya, iaitu bahawa 2.6 bilion yang masuk ke dalam akaun dia sah daripada 1MDB. Itu Najib sendiri dah mengaku tidak benar apabila selepas PRU14 dia beritahu Al Jazeera dan juga mahkamah dia hanya menganggap dana itu dari Raja Arab Saudi. Sebenarnya dia tak pasti. Dan mahkamah pun sudah jelaskan, 4 hakim ya, bukan satu hakim. Najib sekarang tengah fokus satu hakim tu nak hancurkan kredibiliti, tapi sebenarnya 4 hakim dah putuskan bahawa cerita dana 2.6 bilion dari Raja Arab Saudi adalah cerita dongeng dan direka semata-mata, dan ada bukti kukuh bahawa dana tu dari SRC. Okey, so banyak benda yang Najib tidak ingin jawab, termasuk pendedahan-pendedahan oleh tim Lesner di Mahkamah Amerika Syarikat. So hari ini ada pendedahan baru oleh FBI, dan ini yang kita nak bincangkan hari ini. Dan selepas saya habis babak FBI ni, saya akan masuk pula kepada pergolakan di dalam UMNO, iaitu pergolakan yang kini sedang berlaku dalam UMNO Johor, UMNO Pusat dan UMNO beberapa negeri lain. Rakyat cari kestabilan, rupa-rupanya habis je PRN bergolak ya. Okey. So FBI mendedahkan bahawa Najib menerima 756 juta dolar Amerika, atau dia menerima 756 juta dolar Amerika daripada 6.5 bilion yang telah dijana buat 1MDB. Kemudian
Anak tiri Najib pula telah menerima 238 juta US dollar. Jadi kalau kita ambil 756 juta campur 238 juta, jadi dah jadi hampir 1 bilion dolar Amerika. 1 bilion dolar Amerika bermaksud lebih 4 bilion ringgit Malaysia. Ya, yang diambil oleh Najib dan anak tiri dia. Dan ini berdasarkan pendedahan FBI di Mahkamah Amerika Syarikat. FBI ni macam Federal Bureau of Investigation lah. Dia macam unit risikan khas, macam special branch khas di US. So ini pendedahan di Mahkamah Amerika Syarikat. Okey. So berbilion ringgit Malaysia dana 1MDB telah disalurkan kepada Najib. So anda boleh rujuk video saya di YouTube Regi Jesse Ritaudin berkenaan dengan skema 1MDB yang diringkaskan dalam dua bahagian supaya orang-orang kampung pun boleh faham. Saya tak nak ulang sini, tapi untuk seminit saya boleh rumuskan lagi di sini. 1MDB sebenarnya asalnya adalah Terengganu Investment Authority TIA yang ditubuhkan pada tahun 2008 oleh bekas Menteri Besar Ahmad Said. Kemudian lepas Najib jadi Perdana Menteri, tak sampai 5 hari dia mengangkat sumpah, tiba-tiba muncul Jolo yang dijadikan penasihat TIA. Najib kata dia tak, dulu lah dia kata tak kenal Jolo, tapi gambar berbicara lain. Kemudian tak sampai 5 hari Najib jadi Perdana Menteri, Jolo diangkat sebagai penasihat TIA. Kemudian Syarul dan Ismi dari TIA, walaupun dinasihatkan oleh Kerajaan Negeri Johor pada ketika itu untuk tidak memasuki satu perjanjian dengan M Investment Bank Berhad, tetapi mereka mengingkari nasihat itu dan memasukinya, di mana menurut perjanjian ni TIA telah menerbitkan nota Islamik tertentu yang telah menjana hampir 5 bilion bagi TIA dalam bentuk pinjaman lah. Ini macam pinjaman juga. Okey. Kerana rupa-rupanya nasihat Jolo kepada TIA mengatasi nasihat kerajaan negeri, dan Syahrul dan Ismi terpaksa dengar nasihat Jolo yang dilantik sebagai penasihat TIA 5 hari selepas Najib menjadi Perdana Menteri. Kemudian dalam 1-2 bulan lepas tu, bukan hanya TIA dipindahkan oleh Najib kepada Minister of Finance Incorporated atau Menteri Kewangan diperbadankan, ya, ianya diubah nama kepada 1MDB. Dan untuk menarik pelabur, bukan hanya Jolo dibenarkan untuk berucap dalam majlis-majlis bersama pelabur, ya. Apa yang Najib buat ialah dia telah mengaitkan mendapat bantuan Goldman Sachs, satu bank besar terkemuka di Amerika Syarikat, yang juga terpalit dengan pelbagai skandal salah laku dan sebagainya. Tetapi disebabkan itu 1MDB pelabur percaya sikit, sebab pelabur lihat, oh, belakang 1MDB ada Goldman. Kemudian Goldman memperkenalkan IPIC kepada 1MDB. IPIC adalah pelanggan Goldman. IPIC lebih kurang macam 1MDB tetapi milik Abu Dhabi, dan aset dengan kredit IPIC cukup besar pada ketika itu, lebih kurang 70 bilion dolar Amerika. Jadi apabila pelabur lihat IPIC pula, dia lagi yakin. Kemudian Goldman telah membantu 1MDB menjual bon-bon yang diterbitkan oleh subsidiari 1MDB. Bon-bon ini telah dijamin oleh IPIC. Jadi bila pelabur melihat IPIC jamin bon-bon ini, kemudian dibantu oleh Goldman untuk menjual bon ini, walaupun 1MDB baru, kredit rating dia tidak ada, tetapi pelabur yakin, dan dengan cara itu Goldman berjaya menjana 6.5 bilion dolar ringgit ke dolar? Dolar ya, buat 1MDB. 6.5 bilion dolar buat 1MDB, 21-22 bilion ringgit lebih buat 1MDB. Menurut FBI di Mahkamah Amerika Syarikat, 756 juta daripada dana yang dijana itu
telah disalurkan kepada Najib Razak. Dan jangan lupa, di seluruh dunia sudah disahkan 4.5 bilion dolar dana 1MDB telah dicuri. Okey. Hari ini pula FBI mendedahkan 756 juta US dollar dana itu telah sampai kepada Najib. Kemudian 238 juta sampai kepada anak tiri Najib. Jumlahkan hampir 1 bilion US dollar yang merupakan 4 bilion lebih ringgit duit Malaysia, ya, yang diambil oleh Najib dan anak tiri dia. Dan saya pun dah dedahkan, ya, dulu saya dah dedahkan 6.5 bilion dolar Amerika yang dijana oleh Goldman bagi YMDB. Sebahagiannya telah disalurkan kepada satu syarikat, iaitu 1.4 bilion US dollar disalurkan kepada satu syarikat yang dikaitkan dengan Jolo, dan didakwa menerusi syarikat itu orang-orang yang bersubahat termasuk pegawai-pegawai YMDB dibayar, dirasuah. Okey. Dan Jolo juga membantu menubuhkan satu syarikat penerbitan filem yang kemudiannya dikawal bersama oleh anak tiri Najib, yang seterusnya menerbitkan satu filem Hollywood, iaitu The Wolf of Wall Street, yang dibintangi oleh Leonardo DiCaprio. Dan dalam satu majlis menerima anugerah pelakon terbaik, Leonardo DiCaprio memang mengucapkan terima kasih kepada Jolo dan Riza, ya, ada video kerana mengambil risiko dalam membantu dalam penerbitan filem. Jadi ini mengesahkan penglibatan Jolo, okey, dan Riza adalah anak tiri Najib. So makin lama makin banyak perkara dedah dan nampaknya semuanya betul, tetapi benda ni Najib takkan sentuh. Okey, kalau sentuh dia spin, sebab Facebook dia memang adalah tapak puting beliung, macam-macam boleh spin. Okey, so ini adalah pendedahan FBI. Seperti yang saya kata, kita sudah lihat keputusan PRN Johor, PRN Melaka, dan kalau kita lihat peratus undi popular dan bandingkannya dengan peratus yang keluar mengundi yang terlalu rendah, bermakna jika PRU15 berlaku dan peratus yang keluar mengundi tinggi, sudah nampak bahawa peratus undi popular BN sebenarnya akan menjatuh mendadak. Ini bermakna prestasi BN sebenarnya menurun. Jadi BN sedang bermain persepsi. Dia tahu rakyat meluat takkan keluar mengundi dan ini akan memihak BN. Okey, dan selagi tidak wujud satu blok yang alternatif yang orang percaya boleh bawa kestabilan, pengundi atas pagar yang keluar mengundi akan terus mengundi BN, sebab orang utamakan kestabilan dulu. So Najib sekarang ni dia cuba timbulkan persepsi, laskar cyber dia, blogger dia, media-media pro Najib, bahawa tengok awak main isu YMDB, rakyat tak kisah isu YMDB. Ini tidak benar. Makin banyak benda didedahkan, makin menjunam prestasi BN. Cuma disebabkan pembangkang tidak bersatu dan tidak wujud blok ketiga, blok alternatif yang orang percaya boleh bawa kestabilan, maka dengan itu sama ada ramai, terlalu ramai tidak keluar mengundi, atau yang keluar mengundi, pengundi atas pagar, dia tidak memihak kepada blok alternatif, ya. So Najib cuba kelentong, orang tak kisah 1MDB, ini palsu, ini palsu. Okey, sekarang dah ada isu baru, makin ramailah akan buka mata dan sedar, okey, siapa sebenarnya Najib. Dan cerita pula berkenaan dengan PRN Johor. PRN Johor baru habis saja sudah timbul krisis isu menteri besar. Isu menteri besar ni, saya rasa saya tak payah nak panjang lebarkan, semua orang dah tahu. Hasni kini dia duduk tepi dan ada calon baru yang dinamakan sebagai menteri besar. Dan ini bukan cadangan, ada banyak cerita yang timbul. Ini adalah cadangan, ini sebenarnya istana tak nak Hasni. Betul atau tidak itu tak penting, saya tak percaya, saya tak percaya, tapi itulah cerita yang sedang diwar-warkan.
Betul atau tidak tak penting. Yang penting dari UMNO sendiri ada yang tidak hendak Hasni jadi MB. Dari UMNO sendiri sudah laku percaturan dalaman. Ini yang lebih tepat. Dia ada kem Zahid, dia ada kem Najib, dia ada kem pro Ismail Sabri dah mula muncul. Sebab Johor ni Ismail Sabri dalam UMNO lemah, tapi Johor ni kubu kuat Muhyiddin ada juga pengaruh Ismail Sabri kat situ. Dan kemudian ada kem Hishamuddin. So masing-masing bercatur, dan akhirnya percaturan ni berjurus kepada tekanan dari dalam untuk tidak menaikkan Hasni sebagai Menteri Besar. Jadi jika Hasni tidak, UMNO tidak ingin Hasni, dan kalau Hasni sendiri berkata dia tidak ingin jadi Menteri Besar, bermakna Hasni telah kencing rakyat Johor, kerana rakyat Johor diberitahu bahawa poster boy kempen bagi BN adalah Hasni sebagai calon Menteri Besar tunggal. Ya. Dan ini hanya pencetus sahaja. Sebenarnya UMNO memang tunggu masa nak bergolak. Saya dah beritahu mereka yang dakwa UMNO sekarang ada tim A, tim B, ini palsu. Sebenarnya UMNO sekarang ada 5 kumpulan. Dia ada kumpulan Hishamuddin, dia ada dan 5 kumpulan ni ada beza-beza sedikit kalau kita lihat negeri-negeri lah. Tetapi di peringkat pusat ada kem Hishamuddin, ada kem Zahid, ada kem Najib, ada kem Ismail Sabri pun dah mula muncul. Dia kecil tapi jangan pandang remeh jugalah walaupun kecil. Dan kemudian ada juga kem satu lagi tu saya rasa buat masa ni saya tak nak ceritalah. Nanti saya cerita kira pecah lubang lah. Ada 5 kem. Okay, so there is no such thing as team A, team B. Ini bukan sama macam dulu Tengku Razalih lawan Tun Mahathir, team A, team B. No. Ini dah dalca. Dah dalca teruk. Okay, so 5 kem ni just tunggu masa je nak bergelut. Dan lepas PRN Johor ni dan pergelutan dah memula, tidak boleh diubati. Kononnya nak bawa kestabilan buat Johor. Sebenarnya orang Johor memang tertunggu-tunggu alternatif, tapi sebab tidak ada alternatif, mereka pilih the next best thing untuk kestabilan, iaitu BN. Tetapi apa yang orang Johor kini dapat adalah kucar kaciran. Okay. Dan untuk makluman saudara-saudari, pergolakan bukan hanya di Johor, sudah bermula di pusat, di bahagian-bahagian di seluruh negara, dan sudah bermula desakan agar Zahid berundur. Di Selangor pun ada tanda-tanda pergolakan akan bermula. Di Selangor pun banyak kem. Ada kem Nur Omar, ada kem pro Sabri, ada kem pro Zahid, ada kem pro Najib, dan di negeri-negeri lain. Okay, so adakah kluster mahkamah ingin membuat PRN baru dalam keadaan bergolak ni, ataupun terus ke PRU? Kita sama-sama tunggu dan lihat. Dan kalau anda nak tahu penjelasan pemerincian saya berhubung mengapa Ismail Sabri kini berada dalam kawalan Anwar Ibrahim dan kluster mahkamah, sila pergi ke YouTube Regi J. Siri Tauddin dan rujuk video saya semalam, video terakhir. Anda pasti akan mendapatinya menarik. Okey, jika anda ada soalan, anda boleh mula bertanya sekarang. Putera-putera UMNO tamak kuasa, semua dirancang awal, rakyat tak nampak. Betul. Atan Romaino, ya betul tu, statement yang tepat sekali. Kucing hitam, kau dah tahu muka dia muka penipu, yang kau percaya kat dia tu kenapa? Kau yang bodoh macai UMNO akan kata mereka tak percaya FBI, mereka hanya percaya FB macai. Biar mereka menajik penipu tu, saya rasa rakyat majoriti tahulah. Kita pun tahu mengapa BN menang. Saya dah rujuk, anda lihat analisis saya berkenaan dengan PRN Johor, ada 2 video. Suruh Najib sangkal analisis saya. Mah Tok Hong, semua kempro siapa duit banyak. Zailah Mahirul, Tuan, yeah, I will refer and I will reply to you. Thanks. Haifa, rakyat bodoh je tak sup dengan UMNO BN, sokong penyamun.
Soalan yang atas tu saya tak baca, anda ulang balik, saya akan jawab ya. Muhammad Zuhaimi Mansur, siapa yang mampu satukan pembangkang sekarang sebelum PRU 15? Saya rasa cerita ni saya tak nak terlibat lah. Saya tak nak terlibat. Cuma saya nak take a step back dan perhati je what is going on. Macam saya kata, I don't want to shoot in the dark. Menteri Pasola, hui, nama Najib jadi PM Facebook je. Ya, Syukur Yahya, walaupun rasuah itu sahabat ketat rakyat yang memuja Parti Keramat, namun ia tetap musuh pejuang sehingga hari kiamat. Ya, itu saya percaya. Ya, sebab Tun dia memang tekankan ya bahawa misi yang dia tetapkan untuk pejuang adalah menentang rasuah. So statement tu benar. Zamri Osnin, Rafizi kembali, apa komen saudara? Tak ada komen. So well, Rafizi nak kembali tu hak dia lah. Ada jangan saya tak nak speculate ke apa. Dulu perangai saya akan speculate, tapi sekarang pun saya rasa speculate ni pun tak baik lah. So dia nak kembalilah. Tu Hijah Muhammad Shah, hebat seekor maruah. Rosli Ramli, salam pejuang. Okay, Zailah Mahirul Idris, will pejuang menang PRU again? PRU blok ketiga, kuasa ketiga, blok alternatif dan sebagainya, semua ni saya dah gugurkan daripada naratif saya buat ketika ini. Because benda ni I don't know what's going on. Yang saya tumpukan adalah mendukung perjuangan Tun Mahathir, itu sahaja. Okay, but buat masa ni saya nak duduk sebagai pemerhati. Kucing hitam, bolehkah pembangkang buat satu blok pembangkang PRU nanti? Rujuk jawapan saya tadi ya. Wira Teguh Satria Negara, rakyat Johor masih tak sedar lagi kah? Kena kencing dengan parti penyamun dan menang pun masih lagi. Jangan salahkan rakyat Johor. Sebenarnya keputusan jelas menunjukkan penolakan terhadap Barisan Nasional. So mereka menang atas kecelaruan pembangkang dan kegagalan mewujudkan satu blok ketiga. Anwar tak usah cerita lah, kita dah tahu daripada Sabah lagi rakyat tolak Anwar, itu dah jelas. Dan anda desak Anwar letak jawatan pun dia takkan letak. Mengapa? Anda rujuk live saya semalam di YouTube Regi Jesse Ritaudin, jawapan dia saya dah berikan. Okay. Ada orang bertanya daripada video saya semalam, kalau kau kata Anwar sebenarnya mereka ada kerjasama dengan Barisan Nasional dan sebagainya, bla bla bla, anda rujuk apa yang saya ceritakan. Jadi mengapa dalam kempen ada juga Anwar lawan isu 1MDB dan Pakatan Harapan pun ada lawan isu 1MDB. Sebenarnya mereka tak boleh tunjukkan bahawa mereka ni senyap dalam isu 1MDB. Mereka tak boleh tunjuk seolah-olah mereka secara senyap bersubahat dengan BN, nanti orang suspek. Dia tak boleh. Nombor dua, memang misi dia bukan nak kerjasama sekarang. Kerjasama tu selepas PRU 15. Selepas PRU 15 mereka akan lihat jika masing-masing tak boleh bentuk kerajaan, jadi mereka akan kerjasama. Jika PH dapat kerusi lebih, PH boleh calonkan Anwar sebagai PM. Jika BN dapat kerusi lebih, BN akan calonkan Najib sebagai PM. Tetapi andai kata Najib tidak boleh bertanding kerana dihalang oleh SPR, maka Tok Mak Hassan akan jadi calon PM dengan syarat Tok Mak Hassan kena bertanding parlimen dan menang. So di dalam PAU ini
ada kemungkinan isu Tok Mat Hassan jadi calon PM akan dibincangkan. Mungkin lah. Okay, benda ni saya dah dedahkan lama dulu. Muhammad Abdul Ghafur, salam Tuan RJ. PRU 15, adakah kemungkinan PHD AP Amanah Muda Warisan bergabung dengan Pejuang tanpa PKR? Tun M dah kata tak akan bertanding lagi. Apa pandang Tuan RJ? Saya amat-amat berharap dan berdoa jika PRU 15 diadakan dalam masa terdekat, Tun M bertanding. Tun M dia kata dia lemah dan sebagainya. Saya amat berharap Tun M bertanding. Lebih dari itu saya tak akan komen. Tapi apapun, kita hormati keputusan akhir, keputusan muktamad Tun. Because why I nak Tun M bertanding? Sebab buat ketika ini persekitaran Tun M teramat lemah. Yang lain-lain lah teramat lemah. Okay, bertanding. Kemudian bila Tun M lepas PRU 15, lepas dah menang dan sebagainya, bila sampai masa Tun M rasa perlu beri kat orang lain, boleh Tun M boleh letak jawatan ke, berundur ke, dan sama ada, there are many ways to resolve that. Okay, Tun M perlu bertanding bagi saya lah. Okay. Cik Azmi, kenapa walau Anwar asyik salankan Tun M bila PKR gagal? Rujuk video saya semalam, saya dah jelaskan mengapa Anwar akan tidak layan mana-mana permintaan yang menggesa dia letak jawatan, dan DAP Amanah akan terus-menerus memondan dalam isu meminta Anwar berundur. Saya dah jelaskan semalam. Rujuk live saya semalam, video terakhir di YouTube Regi Jesse Taudin. Sheila Muhammad Shah, Tun dah bagi tahu, dah terangkan, tapi pilihan rakyat penyamun-penyamun. Wira Teguh Satria Negara, jika gabungan parti pembangkang menjadi dua seperti Warisan Pejuang Muda Amanah dan PN bersama, boleh ke blok ini memenangi PRU 15? Saya ada pendapat sendiri. Jenis blok yang harus wujud, yang sah, boleh bukan hanya menang, bukan hanya jadi kingmaker, mungkin boleh menang terus. Saya tahu, saya bukan tahu, I claim, saya yakin ada satu blok, satu formula. Okay, tetapi saya tak akan sebut, nanti takut ada yang tak setuju, ada yang nanti jadi perdebatan pula. Dan I'm not even sure whether benda ni is appreciated by anyone. So saya simpan kat diri saya lah. Tetapi formula untuk cantas Najib, sekelip mata, depan mata. Tapi ada yang akan setuju, ada yang tak akan setuju lah, sebab dia contentious sedikit. Kucing hitam, apakah propaganda Najib difitnah ini dibiayai oleh Najib? Allah bless Tun with health and longevity for him to pulihkan negara kita. Tapi tak adil, kita masih harapkan Tun. Yes, tak adil apabila diberi peluang dan akhirnya masih berpaut 100% pada Ora Tun. Itu betul. Tapi apapun, itu semua kita tolak belakang. Kita lihat ke depan. Dan buat masa ni, we need Tun, negara memerlukan Tun. Dan saya berharap dia bertanding atau memainkan peranan yang besar dalam PRU 15. Haifa, dalam parti UMNO sekarang ramai penipu, penyamun, termasuk Zahid yang jadi penyamun besar. Zahid ini kaki kelentong, saya rasa semua tahu. Kelentong.
Saibah Rafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kembali. Tok RJ, fakta keburukan kebanyakan pemimpin UMNO terlalu banyak. Ya, betul. Okey, saya ke bawah ya. Saya ke bawah. Zailah Mahairul Idris, it's worth to share your idea, Tuan RJ. Not necessarily. There are certain things, like for example, there is a solution, potential solution tu. Kadang-kadang mungkin orang tak suka, tapi saya ada hint sikit lah dalam live semalam. Anda rujuk video YouTube Regi J. Ritaudin semalam. Dan what you call, kadang-kadang dalam politik, benda depan mata pun mungkin tak semestinya translated into a plan of action. Yang itu kita boleh lihat dalam pembangkang tahap kebodohan DAP dan Amanah. Mereka dah sebenarnya awal-awal lagi boleh jadi satu kuasa yang besar, tetapi mereka telah dalam tempoh 3-4 tahun ni menunjukkan bahawa mereka cukup tidak matang politik, dan saya rasa makin lama rakyat dah makin nampak. Depan mata rakyat nampak. Kalau sebenarnya korang masih ada saham, tapi kalau korang bergaduh macam ni, korang sebenarnya cukup bodoh dan memusnahkan diri sendiri. So that's why in politics sometimes the solution can be right in front of you, but stupidity gets in the way, ego gets in the way, dan benda yang mereka kata mereka nak menentang, iaitu kalau belah UMNO mereka kata orang UMNO ni ada kepentingan, mereka nak kedudukan kuasa. Sebenarnya sama juga DAP, UMNO, Amanah, semua ni sama juga. Okay. Let's ramai-ramai pujuk Tun, tapi tak tahu macam mana nak buat. Yalah, pujuk Tun dalam Facebook korang masing-masing. Pujuk. Terima kasih Ibrahim. Dah beransur pulih. Tun belakang tabir, bagi Tun berehat secukupnya. Okey, saya ambil 1-2 lagi. Buat rakyat Johor ramai-ramai solat hajat sempena nak menyambut puasa, jatuhkan Najib dan Zahid tumbang dalam parti. Ya. Khalid Al-Walid, ada orang kata muka Rosmah iras Altan tu ya. Betul ke? Muka Rosmah seiras Altan tu ya? Tak tahulah. Tak nampak pun. Ab Halim Yaakob, kebanyakan pemimpin UMNO pentingkan diri sendiri kerana mengejar kuasa dan kedudukan. UMNO mempunyai harta dan aset terbesar. UMNO mempunyai harta dan aset banyak. Najib juga ada kemampuan untuk menjana dana yang banyak. Sebab itu Najib, ada pemimpin-pemimpin UMNO yang pentingkan Najib sebab dollar and cents, itu sahaja. Najib ada duit banyak. Muhammad Mahathir Kartubi, ada gabungan parti-parti Melayu PRU 15 diketuai oleh Tun. Muhammad Mahathir Kartubi, ini mungkin kenyataan yang paling bagus, ya. Itu satu perkara yang perlu dipertimbangkan lah. Lian Zen, arwah Al-Tatuya lagi cantik. Jangan sampai ada perdebatan siapa lagi cantik, arwah Al-Tatuya ke Rosmah ke, tak payahlah tu semua, ya. Rodzi Faizah, Kem Ismail Sabri ni lemah, padahal dah jadi PM. Kill je Najib dan Zahid. Tak boleh. That's why rujuk live semalam di YouTube Regi J. Ritaudin, tengkuk PM, jangka hayat PM ni dalam genggaman Zahid, Najib dan Anwar. Okay.
Sebab itu Zahid, kalau kau tengok video tu, Zahid masa bagi ucapan masa UMNO menang tu, Ismail Sabri boleh tolak tepi dan dia bawa Najib. Jadi depan-depan orang dia tunjuk Ismail Sabri is nobody to us. Okay. Itu adalah satu penghinaan. Dan bagi saya, apa yang Ismail Sabri boleh buat ialah atas prinsip dia jelaskan dengan tepat, I am the PM. Okay, I am the PM. Dan parti tidak boleh menetapkan Zahid dan namakan Zahid ke Najib ke, tidak boleh menetapkan bila parlimen harus dibubarkan. Okay. Tapi in reality Ismail Sabri tak ada kontrol. Tapi Ismail Sabri perlu tetap menegaskan perkara ni. Ya. Okay. Okay, last question. Soalan, kenapa berita Najib dihebohkan selepas PM? Berita Najib apa tu? Boleh explain? Boleh explain tak? Saya tunggu your explanation. Kalau tidak, saya akhiri live. Saya tunggu Emerzin Emil. I want to know what you mean. Emerzin Emil, what do you mean? Saya nak tahu. Berita dia sapu duit. Ini adalah proses mahkamah di US. Proses mahkamah di US bukannya mengikut proses pilihan raya di Malaysia. So it's just that dah sampai masa FBI, dan FBI dedahkan benda ni. So di dalam mahkamah. So I think is tak ada kaitan lah dengan proses di sini. Tetapi pendedahan ni makin lama makin ramai akan buka mata. Biar 70% rakyat menolak BN sekalipun, dengan kebodohan di belah pembangkang yang berpecah ni. Okey, itu satu. Yang kedua, dengan kegagalan satu blok alternatif, tolak Anwar, tolak DAP lah, tolak amanah. Satu blok alternatif yang kukuh tidak diwujudkan, dengan 30% atau 25% undi popular sekalipun, jangan terkejut BN menang. So itu hakikatnya. Okey, saya rasa setakat itu sahaja live saya hari ini. Jadi jangan lupa ya, sebentar lagi saya akan letak link kepada artikel berkaitan di ruang tajuk, sertai saluran Telegram saya, saluran Regi JC Rita Audience, sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.